Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada anak didik saya sekalian. Hari ini kita akan belajar sejarah tahun 5. Kita terus sederek kepada unit-unit yang kita akan belajar sepanjang tahun. Kita terus kepada isi kandungan. Pada tahun ini kamu akan belajar sebanyak 2 unit. Itu unit pertama, institusi raja, payung negara, iaitu tentang raja. Unit 2, agama Islam di Malaysia. Unit ketiga, bahasa Melayu, warisan kita. Ini tentang bahasa Melayu. Unit keempat, kedaulatan negara di Sabah. Unit ini kita akan belajar tentang kemasukan penjajah ke negara kita. Unit kelima, bangkit berjuang penjajah ditentang. Ini tentang penentangan pejuang negara kita dalam menentang penjajah yang datang menjajah negara kita. Unit keenam, sejarah kemerdekaan negara kita, iaitu 31 Ogos 1957. Unit ketujuh, tentang yang di-Pertuan Agong, teras kedaulatan negara. Unit 8, jata negara. Unit 9, bendera kebangsaan Malaysia. Unit 10, lagu kebangsaan Malaysia. Unit 11, bahasa kebangsaan. Dan yang terakhir sekali, unit 12, bunga raya bunga kebangsaan. Tanpa melengahkan masa, kita terus masuk ke dalam tajuk yang mula-mula kita akan belajar. Ni sebab apa dia tulis tajuk kena? Sebab dia rentetan ataupun kesinambungan daripada pembelajaran sejarah pada tahun 4, pada masa yang pada tahun lepas. Kita tengok secara pendahuluannya. Itu tajuk ini berkaitan dengan warisan negara kita yang unik dan istimewa. Negara kita mempunyai banyak warisan yang perlu dibanggakan. Antara warisan tersebut termasuklah perkara yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia, iaitu institusi raja, agama Islam dan bahasa Melayu. Warisan ini menjadi teras yang mendasari asas pembinaan negara Malaysia pada masa kini. Ni tajuk yang kita akan belajar pada hari ni lah. Tengok. Kita masuk tema yang kita akan belajar, iaitu kedaulatan negara. Unit 1, institusi raja payung negara. Tadilah daripada tajuk 6 tadi. Daripada tajuk 6 tadi, sambung daripada tahun lepas. Berdasarkan gambar ni merupakan gambar raja-raja Melayu. Yang pertama diadakan di Kuala Kangsar, Perak pada tahun 1897. Yang dikenali sebagai Persidangan Raja-Raja Melayu, Durbar. Tengok. Ni antara ni lah wajah-wajah raja-raja kita pada zaman dulu. Secara kesimpulannya, institusi raja diasaskan pada zaman Kerajaan Melayu awal sebagai teras pemerintahan kerajaan. Tu asas warisan negara kita. Kalau ada negara, dia ada yang bermula daripada raja, dan sistem beraja dimasukkan menjadi sistem pemerintahan yang moden zaman sekarang. Contohnya sistem pemerintahan republik di Indonesia, sistem pemerintahan secara presiden di Amerika, dan macam-macam lah. Raja berdaulat, tonggak kerajaan. Raja atau sultan merupakan pemerintah tertinggi bagi sesebuah kerajaan berdaulat. Kerajaan pula bermaksud negeri atau negara yang ditadbir secara sah.
Ada dua maksud sini, raja atau sultan. Raja atau sultan merupakan pemerintah tertinggi. Kalau kerajaan pula bermaksud negeri atau negara. Dia lain. Okey, kita tengok situasi antara cikgu dengan anak murid dia. Contoh, cikgu dia tanya, tahukah kamu institusi raja diwarisi sejak zaman kerajaan Melayu awal? Kedudukan raja terletak pada hierarki teratas dalam sistem pemerintahan kerajaan Melayu awal pada masa dahulu. Raja atau sultan ialah ketua negeri yang mentadbir rakyat dan kerajaan baginda. Kita tengok yang paling atas sekali, raja atau sultan. Barisan yang ke bawah, pembesar. Barisan yang ketiga, rakyat. Yang paling bawah sekali adalah hamba. Okey, ada anak muda dia tanya ni, cikgu, betulkah raja menggunakan gelaran sultan selepas kedatangan agama Islam? Cikgu dia jawab, betul Sima, hampir semua raja Melayu menggunakan gelaran sultan. Ini antara gelaran-gelaran yang telah diberikan oleh raja. Okey. Okey, kita terus kepada subtopik yang seterusnya. Okey, terus kepada raja lah. Okey, raja atau sultan berperanan sebagai ketua negeri bagi memastikan keamanan dan keharmonian dalam negeri sentiasa terjamin. Kini terdapat 9 buah negeri yang mengamalkan institusi raja. Ketua negeri-negeri tersebut menggunakan gelaran yang berbeza. Kita tengok. Contohnya negeri Kelantan menggunakan gelaran sultan, Terengganu sultan, Pahang sultan, negeri Selangor sultan, Perak menggunakan gelaran sultan, Kedah pun sultan. Tapi ada beberapa negeri yang menggunakan gelaran yang berbeza. Contohnya Perlis. Perlis masih mengekalkan gelaran raja. Negeri Sembilan menggunakan gelaran yang berbeza, iaitu yang di-Pertuan Besar. Adapun negeri-negeri lain masih ada sultan, tapi ada juga negeri-negeri yang tidak menggunakan sultan. Contohnya Sabah, Sarawak, Melaka dan Pulau Pinang. Negeri-negeri ini diketuai oleh Yang di-Pertuan Agong. Sebagai warisan negara, institusi raja amat penting kepada kita semua kerana menjadi asas kepada pembentukan negara pada hari ini. Kita seharusnya menyanjungi dan menghargai institusi raja dengan sepenuh hati. Okey, kita tengok sikit ni. Tahukah anda Pulau Pinang, Melaka, Sarawak dan Sabah tidak mempunyai institusi raja? Yang di-Pertuan Negeri dilantik sebagai ketua negeri oleh Yang di-Pertuan Agong. Bukan Yang di-Pertuan Agong, Yang di-Pertuan Negeri. Saya salah fakta. Yang di-Pertuan Agong dia mengetuai agama Islam bagi negeri-negeri yang tiada sultan. Okey, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya dan wilayah Persekutuan Labuan diketuai oleh Yang di-Pertuan Agong. Negeri Sembilan, rajanya digelar sebagai Yang di-Pertuan Besar. Manakala di Perlis, gelaran raja dikekalkan untuk pemerintahannya. Tengok. Okey, kita terus. Ni tajuk tentang sifat ketaatan rakyat terhadap raja. Okey. Sikap taat setia rakyat terhadap raja telah terjalin sejak zaman dahulu lagi. Dalam buku Sulalatus Salatin, wa'adat atau perjanjian yang termeterai antara raja iaitu Sri Tribuana dengan rakyat, iaitu Demang lebar daun menjadi asas pembentukan taat setia kepada taat setia tersebut. Wa'adat atau perjanjian bermaksud perjanjian. Wa'adat ni bermaksud perjanjian yang termeterai antara raja dengan rakyat. Okey, raja pula berjanji untuk memerintah rakyat dengan adil dan saksama. Contohnya kita tengok perjanjian Patik mohonkan anugerah ke bawah duli yang maha mulia segala hamba Melayu jikalau
ada dosanya ke bawah duli, patut mohon jangan ia difadihatkan, dinista yang keji-keji. Jikalau patut pada hukum syarat bunuh tuanku, jangan duli tuanku IB. Ni contoh perkataan atau ayat-ayat perjanjian antara raja dengan rakyat. Okey. Dan antara maksud-maksud yang saya baca tadi, contoh difadihatkan, maksud dia apa? Perbuatan mencela, perbuatan yang tidak elok, perbuatan jahat. Nista, dinistakan, maksud dia kata-kata menghina. Ataupun jikalau patut pada hukum syarat, hukum syarat tu maksudnya hukum yang termaktub dalam agama Islam. Ni contoh. Saya baca sebahagian, kata baca semua nanti banyak masa pula. Okey. Ni tajuk tentang raja berdaulat. Okey, kita tengok, kita masuk sedikit lah tentang raja berdaulat. Pada minggu depan kita akan belajar tentang perubahan pada institusi beraja. Okey, tengok. Raja atau sultan merupakan ketua bagi sesebuah kerajaan yang perlu dihormati dan disanjungi oleh rakyat jelata. Ketua bagi sesebuah kerajaan yang perlu ditaati dan disanjungi oleh rakyat. Melalui wa'adat antara Sri Tribuana dengan Demang Lebar Daun, lahirnya konsep daulat dan derhaka. Perjanjian antara pembesar dengan rakyat biasa. Lahirlah konsep daulat dan derhaka. Tengok apa maksud daulat dengan derhaka ni, kita tengok. Sebelum saya upas tentang maksud daulat dan derhaka, sebab apa penulis buku ni dia menceritakan perjanjian antara Tri Seribuana dengan Demang Lebar Daun. Sebab apa? Sebab peristiwa ini menjadi perintis perjanjian antara raja dengan rakyat. Bermula pada tahun tu, pada masa tu sampai sekarang. Konsep daulat dan derhaka ni telah wujud. Kita tengok satu persatu. Daulat, apa maksud daulat? Daulat ialah lambang kekuasaan tertinggi raja. Lambang kekuasaan tertinggi raja atau sultan terhadap kerajaannya. Tu maksud dia. Setakat tu. Okey, derhaka pula. Apa maksud derhaka? Derhaka bermaksud keingkaran rakyat terhadap titah dan perintah raja atau sultan. Keingkaran rakyat terhadap titah dan perintah raja atau sultan. Kalau rakyat mendahaka, akan dikenakan hukuman yang setimpal. Okey. Raja berdaulat memastikan keamanan dan kesejahteraan terpelihara sepanjang masa. Rakyat dapat hidup aman dan damai di bawah naungan baginda. Okey. Hari ini kita akan belajar tentang konsep asas tentang raja. Wadat, perjanjian antara pemimpin dengan rakyat, dan juga maksud-maksud